Right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pun dah pukul 9.31 dah. Dah lewat 1 minit. Kita start dululah. So sementara tunggu rakan-rakan yang lain join dulu, saya start dululah. Okay. So bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Pertama sekali saya ucapkan tahniah, terima kasih kepada semua kerana dapat meluangkan masa pada malam ni. Malam ni biasanya orang nak berehat-rehat kan, besok cuti kan. Tapi saya ambil kesempatan malam ni lah sebelum tuan-puan tidur nanti. Nak rehat-rehat, kita discuss sikit lah bersembang apa-apa yang berkenaan dengan pasaran saham. Alright, so sebelum start saya nak tanya dulu, kalau sekiranya tuan-puan dapat dengar suara dengan jelas, gambar nampak okey, boleh komen 1 dekat bahagian komen, boleh tak? Kalau gambar jelas, suara okey, komen 1 dekat bahagian komen. Right, terima kasih. Terima kasih tuan-puan. Saya nak buka saya punya Facebook. Okay, dekat Facebook baru ada beberapa orang je ni. Puan Syakira, hai Puan Syakira. Okay, dekat Zoom kita ada 4 orang. Okay lah, boleh start dah ni Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih semua yang dapat meluangkan masa pada malam ni. Okay, kalau gambar okey, suara okey, komen 1 dekat bahagian komen. Okay, sementara saya tunggu lagi rakan-rakan yang lain join lah. Dr. Jabar pun ada. Saya punya sifu. Right, so untuk tidak melengahkan masa, saya share screen dulu. Okay, saya share screen dulu. Kita tengok sikit, kita tengok sedikit apa yang berlaku pada market hari ni. Sebab kalau tengok sekarang indeks dah melepasi paras 1,500 mata kan. So adakah indeks nak naik lagi tinggi ataupun dia sampai situ je terus nak drop. So dia punya projection tu macam mana kita nak tahu kan sampai mana dia punya projection tu, still kena tengok technical analysis lah kan. Kita nak tengok mana dia punya resistance yang ada, mana dia punya support. So kalau sekiranya tuan-puan dalam saya punya ahli group klien, klien group CDS ada saya, memang kita dah discuss, every time kita dah discuss kan, setiap minggu mungkin ada 1 hingga 2 kali kita buat discussion counter-counter untuk tengok counter yang berpotensi, mana yang bakal naik, mana yang tak naik, mana yang nak turun kan. Dan most of the counter yang kita discuss tu memang ada lah dia punya efek dia, bukan efek, dia punya projection kebanyakannya sama dengan apa yang kita discuss dalam group klien kan. Contoh macam SPF Tech kan, contoh macam Opcom, contoh macam LGMS, contoh macam Corona pula, Coroza kan, Coraza. And then ada lagi lah, banyak lagi beberapa counter yang kita dah discuss sebelum ni kan, yang kita dah buat projection awal dan dia bergerak seperti mana yang kita dah buat projection. Jadi kita punya projection tu bukan cincai-cincai je lah, kita pakai Elliott Wave kan, kita pakai Elliott Wave, kita pakai technical analysis lain-lain dan kita pakai beberapa indikator jugalah untuk kita decide. Sama juga apa yang berlaku dengan FBM KLCI, kita dah nampak dia punya projection dan saya punya kajian yang dalam grup klien hari tu kita dah buat dia punya short term projection dia, memang dia akan rebound sementara melepasi 1,500 mata, most probably boleh cecah naik sampai 1,540 macam tu, tapi tak akan lebih daripada itulah ikut apa yang technical analysis punya prediction lah kan. Tapi betul tak betul tu cerita lain lah. Yang kita tahu apa yang berlaku dekat chart tu, sampai situ je dia punya resistance dia, sampai situ je kan. Nak turun nak naik tu cerita lain kan. Alright, so saya nak share screen dulu. Sekejap Alright,
So sekiranya tuan-puan dapat nampak skrin dengan jelas, boleh komen satu, boleh komen dua. Komen dua. Kalau dapat nampak skrin dengan jelas, boleh komen dua. Komen dua. Okey, terima kasih tuan-puan. Terima kasih Tuan Asri, Puan Anita, Tuan Alim, terima kasih semua. Sekejap Saya nak tengok dekat Facebook ni ada ni tak ada respon tak. Tuan-puan dekat Facebook macam mana, nampak ke skrin? Kalau nampak skrin dengan jelas, boleh komen dua dekat bahagian komen, at least saya tahu. Tuan Azin ada masih live ke? Masih follow ke? Alright, terima kasih. Alright. So, okay. Ini adalah paparan pada platform CDS M Plus online. Kalau tuan-puan tengok, saya buka ni menggunakan Chrome, Google Chrome kan. So actually untuk dapatkan paparan yang lengkap macam ni, kalau menggunakan Google Chrome, tuan-puan tak boleh load direct terus macam tu. Dia ada trik dia sebenarnya. Kalau tuan-puan buka M Plus, guna Google Chrome, kalau buka M Plus online yang biasa kan, ya, saya buka saya punya ni. M Plus online kan. Kalau kita buka M Plus online yang biasa, direct daripada Google Chrome, dia akan keluar HTML punya paparan. Okay? Beza tau. HTML punya paparan ni dia macam ni. Rambut sini panjang, tak potong lagi. Tunggu kejap. Dah pakai Unify apa ni? Unify pun masih lambat lagi nak loading. Paparan HTML ni dia plain. Dia macam tak nampak sangat data-data yang ada. Ke ada sedang apa ni? Maintenance. Tak keluar-keluar ni. Tak apalah. Kita biarkan dia dululah. Okay. Cuma yang ni yang saya buka ni platform M Plus, tapi dia warna hijau ni khas untuk Remizer lah, tapi lebih kurang je dia punya function ni kan. Cuma untuk saya dapatkan paparan yang sama dengan sekiranya kita buka dengan Internet Explorer yang lama, Internet Explorer yang lama kan dah mati kan. So macam mana nak buka dekat Google Chrome tapi nak dapat paparan yang sama? Saya gunakan extension. Ni. Ini kalau di ni tak ada line pula. Dia macam ni lah. Dia macam ni. Di sini kena adjust sikit lah. Dia tak banyak lah. Tak banyak benda yang kita boleh tengok kan. Dia macam plain, agak plain macam tu je. Tapi yang ni macam fail to update lah pula. Tak apalah. Macam mana nak dapatkan paparan yang ni, yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni kan. Tuan-puan kena install IE tab. IE tab Chrome extension. Dia ada yang free version. Ni boleh tengok dalam Chrome Web Store lah. Okay, Chrome Web Store. Ekstensi. Kenapa bahasa Melayu? Inilah bentuk dia kan. IE tab. Okay, boleh pakai inilah Chrome extension. So kalau nak yang lengkap, yang macam mana nak cakap, yang permanent, tak perlu nak apa ni, permanent lah, maksudnya permanent lah kena subscribe, kena bayar sikit. Berapa lah saya pun lupa dah harga dia, tapi kena bayar sikit lah. Ini sebab saya dah pasang tu, dia tulis hapus tu kan, pelik pula bahasa Melayu kan. Biasanya apa ni, remove kan, remove ataupun uninstall kan. Saya dah bayar yang package yang dia bayar sekali seumur hidup je benda ni kan, Chrome extension ni bayar sekali seumur hidup, terus dah boleh loading yang apa ni, tak boleh nak loading. Tak apalah, ini saya tutup lah. Okay, so paparan dia akan jadi macam ni. So dia akan sama dengan Internet Explorer. So dia akan ada lah yang 1, 2, 3, 4, 5 tu kan. So untuk ahli-ahli group yang ada masalah nak loading, kalau nak loading dekat Chrome tak dapat, nanti bagi tahulah PM saya lah. Nanti saya guide lah step by step.
Kalau nak buka dekat Edge pun sama, kena reload dengan Internet Explorer Compatibility Page. Okay. Itu selingan je lah selingan je. Tapi kalau sekiranya tuan puan ada apa-apa soalan nak tanya terus, tanya je lah. Apa-apalah berkenaan dengan platform dan sebagainya. Malam ni saya tak adalah topik yang agak spesifik nak bincang counter dan sebagainya. Kita sembang-sembang, tapi kalau boleh nak ada information lah juga kan. Takkan nak sembang kosong je kan. Rugi masa kan. Alright. So kita tengok index kan. Kita tengok sikit index. Generally index menghijau kan. Index menghijau. Kalau kita tengok yang ni, kita tak dapat general idea sebenarnya index tu sedang berada di fasa yang mana kan. Cuma kalau tengok dekat platform ni, kita nampak lah pada waktu itu ataupun pada hari ini, index starting je gap up, lepas dia turun sikit terus naik kan. So agak bullish lah sedikit pada hari ini kan berbanding dengan hari-hari sebelum. Right. So generally kita nampak energy naik, plantation pun naik, yang lain-lain semua tak naik sangat lah. Okay. Cuma property ada sedikit macam buat magic sikit dekat ujung-ujung tu kan. Tak tahulah apa nak buat kan. Right. Generally kalau tuan-puan tengok, kalau double click pada platform tu, kita nampak ada beberapa sektor lah yang menyebabkan indeks naik. Generally perbankan lah, nampak banyak bank. RHB, Hong Leong, Maybank, CIMB, ada DG juga, DG dalam telecommunication kan. Tapi yang drop, yang menyebabkan indeks drop kau tadi, kita nampak adalah sektor glove, Hartalega dengan Top Glove kan. Kalau tengok indeks yang saya buka sikit saya buka indeks. Ini saya tengok chart Bitcoin tadi. Bitcoin pun ada rebound. Kalau tengok weekly chart Bitcoin memang agak menarik. Okay? Kalau tengok weekly chart. Alright. So ini adalah indeks FBM KLCI weekly chart. Okay? Kalau tuan-tuan tengok weekly chart, berdasarkan dia punya normal curve untuk pergerakan harga dia dan indikator dekat bawah ni, sebenarnya untuk weekly chart dia dah habis oversold. Sekarang kalau saya lukis sikit lah kalau saya lukis ni senang sikit untuk kita nampak. Right. So sini dia punya fasa oversold untuk weekly chart. Sebelum ni dia dah buat overbought kan. So bila dah ditamat fasa oversold weekly chart tu, dia dah naik membuat sedikit overbought dekat sini. So sekarang adalah baru je nak start masuk dalam early overbought phase sini. Fasa overbought baru nak start. Apa maksud dia kan? Momentum baru nak mula, momentum dah mula dah sebenarnya kan. Momentum mula seawal indikator ni menunjukkan dia dah keluar daripada area oversold. Bila dia dah keluar daripada area oversold, maksudnya seller dah habis kan, seller dah habis. Bila dah keluar daripada area oversold, seller dah tak ada orang dah nak menjual sangat. So bila buyer masuk, momentum dah mula ada balik. Momentum bullish lah kan, momentum bullish. So bila momentum bullish dah mula ada balik, that's mean buyer dah mula masuk, dia akan mula push up harga lah kalau berdasarkan demand and supply punya teori kan. So bila harga dah mula naik dengan bullish momentum, itu menyebabkan harga price punya komponen akan nampak kenaikan. So kita akan nampak candle-candle mula banyak yang warna hijau-hijau dan panjang-panjang. Itulah dibunyikan secara simpelnya kan, macam mana kita nak tengok. So apabila dah mula ada momentum, kita akan nampak dia akan mula ada kenaikan. Sampai mana generally apabila ada kenaikan, kita kena tengok dia dah masuk area overbought ke belum kan. Kalau tengok pada weekly, pada indeks FBM KLCI, baru je nak masuk area overbought. So that's mean buyer dah mula nak makin ramai, dah nak berlebih-lebih. Sebelum ni buyer masuk tapi tak ramai sangat lagi kan? Dah ada buyer tapi tak ramai sangat. So sekarang ni baru nak start mula overbought. So apa yang akan berlaku? Apa yang akan berlaku adalah bila dah masuk area overbought, bila masuk area overbought, dia akan repeat the same cycle lah. Maksudnya bila area overbought je, kita akan nampak akan ada momentum dan kenaikan. Masuk area overbought je ada momentum dan kenaikan. So kalau sebelum ini masuk area oversold ada penurunan kan, ataupun nak masuk ke area oversold pun dia dah mula menurun kan. Bila dia keluar je daripada area oversold, dah mula ada momentum untuk kenaikan. So dekat sini sepanjang fasa oversold ni dia menurun. So bila oversold mula habis, dia mula menaik. So apa yang kita expect apabila dah masuk dalam fasa overbought sini,
kita akan expect akan ada kenaikan lah kan, akan ada kenaikan. Cumanya momentum tu dah ada dah kan, momentum kenaikan tu. Adakah momentum tu akan sustain? Berapa lama tu kita tak tahu. Tapi berapa adakah dia akan sustain lama tu, kena tengok apa yang bakal berlaku lepas ni lah kan. Okay, so di manakah tempat yang kita expect sebagai harga akan ada kesukaran untuk bergerak, ataupun pendek kata istilahnya resistance kan. So pada weekly chart, normally saya akan tengok berdasarkan indikator ni, saya akan tengok pada midline. Dia punya midline. Kalau harga dah mula test midline, itu sebenarnya sebagai resistance yang agak kuat. Okay, consider sebagai major resistance. Okay. Macam mana kita nak tahu adakah harga ada possibility untuk push naik lagi berdasarkan indikator ni kan. Cara paling simple dia macam ni. Dia sebenarnya kena tengok banyak counter kan baru kita boleh nampak, tapi saya tengok explain cara simple. Kalau dia dah masuk area overbought tapi sini belum cecah lagi, dia belum cecah lagi resistance, that mean akan ada sedikit lagi momentum untuk kenaikan. So most probably harga ada lagi momentum untuk naik dan cecah. Okay. Kalau dia dah cecah, masih momentum dekat sini masih lagi panjang. Sekejap saya mute dulu. Okay, momentum dekat sini masih panjang. Most probably harga boleh naik lagi tinggi lah. Okay, harga boleh naik lagi tinggi. Ini kita merujuk kepada indeks FBM KLCI. So that's why kalau tuan-puan ingat just now yang awal-awal tadi saya cakap kan, indeks most probably boleh cecah area sini. Okay, berdasarkan technical analysis lah. Okay, sedikit simple projection, simple projection just based on overbought oversold punya area sahaja kan, and then zigzag pergerakan chart. Okay, tapi kalau tiba-tiba indikator dekat sini dah mula masuk overbought dan mula bergerak ke bawah, okay, that's mean momentum dah mula berkurang dan dia tak berjaya break sini, dan kita expect dia akan mula turun balik lah. Okay, dia akan turun balik. So macam mana kita nak tahu adakah indeks akan mula turun balik? Kita kena tengok time frame yang besar sikit lagi. Biasanya saya akan tengok monthly juga. Okay. Kalau tuan-puan perasan, monthly chart sebenarnya indeks masih dalam bearish punya zone. Masih dalam bearish punya zone. Dan dia punya indikator ni menuju ke arah overbought, menuju ke arah oversold. Okay. Menuju ke arah oversold. So that's mean untuk long term time frame, indeks masih bearish sebenarnya kan, indeks masih bearish. Dia sedang nak menuju area oversold. So yang berlaku sekarang ni, kalau saya beranggapan ini adalah sebagai temporary rebound. Dia akan naik sikit, temporary rebound, technical rebound, sebelum dia meneruskan penurunan lagi. Ya, sebelum dia meneruskan penurunan lagi. Tapi walaupun dia hanyalah temporary rebound, bila ada rebound ni sebenarnya dia meriah lah. Okay, ya. Pasaran akan meriah. Okay, pasaran akan meriah. Sebab bila tengok pada time frame weekly, satu candle ni seminggu kan, nak habiskan satu minggu yang candle hijau tu sebenarnya banyaklah counter-counter yang kita boleh nampak. Counter-counter masuk volume kan, volume masuk hijau, ada kenaikan kan, banyak counter-counter yang mula rebound dan bullish. Tapi bila tengok pada chart indeks ni, candle index tu sendiri masih hijau. So that's mean bullish momentum pada minggu itu. So generally dia akan effect lah sedikit pada counter-counter lah. Tapi sebenarnya either or lah. Okay. Sama ada counter-counter tu yang push indeks naik ataupun indeks tu yang memberikan sentimen positif kepada para pelabur. Macam itulah lebih kurang. Okay. So ini sedikit tentang indeks. Tapi macam biasa kalau kita tengok long term, indeks ni masih dalam wave 4 lah. Okay. Masih dalam wave 4. So belum habis lagi dia punya correction phase untuk berdasarkan elite wave. Okay. So habis yang ni barulah boleh Yahoo kan, tapi belum lagi. Okay. Belum lagi. So tapi adakah ini bermaksud kita tak ada peluang langsung dekat bursa? Banyak. Peluang tu banyak. So kena
kena pandai cari je lah. Sebab kalau dalam grup klien memang every week kita akan bincang counter-counter yang berpotensi kan. So dekat sini tak boleh lah. Kita boleh bincang counter-counter tapi saya tak boleh lah bagi idea. Tapi kalau nak bincang counter-counter yang tuan-puan nak ada persoalan, boleh secara technically. Tapi kalau by call tak boleh lah. Okay. So untuk ahli-ahli grup tak ada masalah. Boleh tanya dalam grup klien pun boleh tanya. Right. So kalau tuan-puan tengok tadi, kenapa indeks drop kan? Salah satunya disebabkan oleh glove kan. So kita tengok sikit glove. Kita tengok sikit Hartalega. Daripada harga tertinggi dia masa COVID hari tu. Okay. Hartalega ni salah satu legend lah. Masa COVID hari tu dia legend lah. Okay. Selain daripada Supermax, selain daripada Top Glove kan. Selain daripada kata-kata glove yang lain. Apa lagi Supermax, Top Glove, Hartalega. K Plus buat glove kan. Saya ingat K Plus dia macam retail kan. Dia tak produk, dia tak buat production. Alright, so kita tengok ini saya tengok weekly Hartalega. Okay, weekly Hartalega. Masa COVID hari tu, early COVID, yang masa kemuncak kenaikan sektor glove, Hartalega cecah sampai RM18. Okay. So dia mula lemau apabila dia punya maximum momentum dekat sini. Lepas tu dia dah mula lemau, dia dah tak ada momentum. So bullish momentum menguncup dan dah masuk bearish momentum. So dia start menguncup 14 Disember 2020. So dari situ bermulalah zon merah. Okay. Dari situ bermula dah zon merah. Dari sini sampailah sekarang. Okay. Sampailah sekarang. So belum masuk zon hijau lagi. Okay. So kalau tanya manakah bottom dia, kita kena tengok step by step. Kalau saya tengok yearly chart, okay, kalau saya tengok yearly chart, ini saya kena hide sikit. Okay. Kalau tengok yearly chart, dia punya apa ni? Wave dia, kalau saya tengok dia macam baru berada dalam wave yang kedua, correction. Okay. So adakah dia dah habis drop? Yearly chart belum lagi lah kalau berdasarkan yearly chart. Kalau tengok 6 monthly pula kan. 6 monthly chart, kalau tuan-puan tengok di sini, hanya berdasarkan oversold indicator kan. Masih dalam red zone. Baru start je early oversold area untuk 6 monthly chart. So most probably dia akan extend lagi lah. Okay, agak lama lah sebenarnya kan. Kalau kita buat normal cincai-cincai punya lukisan, okay, cincai-cincai punya lukisan, sekurang-kurangnya macam tu lah. Sekurang-kurangnya. Okay, ini cincai punya kan. So sekurang-kurangnya inilah fasa oversold dia kan, akan ambil masa selama inilah, okay, untuk dia betul-betul rebound yang technical rebound yang betul. Kalau tengok sekarang, kalau ada rebound dalam daily chart pun sebenarnya dia hanyalah temporary sahaja kan. Yang betul-betul yang technical rebound yang kita nak nampak macam trend dia dah mula berubah, yang betul-betul uptrend punya, most probably area sini, okay, most probably area situ. Tapi itu projection, prediction saja kan. Exactly kita tak tahulah. Okay. Right. So kalau tengok 3 monthly, okay, 3 monthly chart baru sahaja break midline. Okay. Hartalega baru break midline ke bawah. Okay. Volume memang tak kuat lah. Okay. So oversold masih kuat. Okay. Oversold masih kuat. Belum ada tanda-tanda oversold area nak slow down. So apa yang kita nak tunggu? Kita nak tunggu oversold ni habis lah. Maksudnya kita nak tunggu oversold ni tamat macam ni. Macam ni tamat kan, macam ni tamat. Ni tak tamat lagi. So untuk 3 monthly, most probably harga masih dalam strong bearish area. So yang projection ni tak boleh percaya sangat. Saya delete je lah Okay. So apa yang kita nampak sekarang, dia baru break midline. Okay. And then baru start nak masuk dalam red zone. Nampak tak? Sini dia punya green zone dah tamat kat area sini kan. So sini dia punya red zone baru start. Normally red zone dia akan berlarutan lama. Okay. Sekurang-kurangnya kalau kita lukis yang cincai-cincai punya lukisan dia macam itulah sekurang-kurangnya. Okay. Dia akan ada kepala, dia akan ada badan dia dan dia ada ekor dia. Nanti kalau tuan-puan tengok yang dah lengkap kan, sebenarnya memang
Macam itulah sebenarnya bentuk dia kan untuk zon-zon pergerakan tu kan. So ini adalah green zone punya kepala, badan, ekor. So ini adalah red zone punya kepala, badan dan ekor. Lebih kurang macam itulah. Okay, banyak-banyak lukisan nanti pening. Alright. So kalau tengok monthly, okay, kalau kita tengok monthly, ni contoh harta lega kan, contoh. Dia punya oversold bermula dari sini. 4 Januari 2021. Kat area sini dia dah mula dah masuk area oversold. So zon hijau memang betul-betul nampak menguncuk lah, menguncuk betul. Dia masuk zon merah pada 1 Jun 2021. Selepas itu zon merah baru sahaja nak mula berkembang. So kalau bagi saya lah, ini dia punya kepala dia, tak habis lagi pembentukan kepala dia. So later on most probably mungkin akan ada rebound untuk membentuk apa ni punya zigzag dia kan. So baru dibuat badan dia, baru buat ekor dia. So oversold area masih strong. That mean seller masih ramai lah kan. Seller masih ramai dan orang masih nak menjual lah sebab oversold kan. Masa oversold ni macam kita boleh cakap apa ni, area di mana seller beramai-ramai menjual menyebabkan dia terlebih-lebih jual. So bila market masih lagi dominan dengan seller, maksudnya apa ni, contoh macam counter ni lah, masih dominan dengan seller, apa yang berlaku adalah kita akan nampak akan banyak candle merah lah. Dia akan banyak candle merah. Ada juga sebenarnya kan akan ada 1-2 candle hijau, tapi jarang-jarang. Tapi dia akan lebih dominan dengan candle merah lah, sebab dia dalam fasa oversold, seller ramai kan. Dari segi momentum pun kita akan nampak momentum bearish ataupun selling momentum tu lebih kuat, lebih menguasai lah. Okay. Even dari segi volume pun kita nampak memang volume sedang menurun lah. Ini yang saya pakai yang warna kuning ni adalah volume indicator lah. Okay. So yang warna hijau merah ni just kita nak tengok mana area oversold dan mana area overbought kan. Right, so generally harta lega sekarang daripada harga tertinggi dia RM18 yang kita tengok tadi kan, sekarang dah turun jadi RM2. Dah turun jadi RM2. So saya nak tanya tuan puan, adakah RM2 ni adalah harga terendah yang dia pernah dia dah cecah? Siapa rasa harga RM2 ni harga terendah yang harta lega cecah sekarang? Macam mana nak cakap soalan ni? Adakah RM2 sahaja dia punya lantai ataupun boleh pergi rendah lagi? Itu jawapan dia. Itu soalannya kan. Siapa rasa dia boleh pergi rendah lagi? Komen 1. Siapa rasa dia dah cecah lantai, dah memang lantai habis? Komen 2. Siapa rasa dia boleh turun lagi? Komen 1. Siapa rasa dia dah cecah lantai? Komen 2. Dia tak ada jawapan betul salah sebab kita tak tahu apa akan jadi masa depan. Cumanya kalau tengok pada technical analysis yang berdasarkan indikator yang saya buat ni, dia baru je masuk red zone pada monthly chart. Okay. Nak cakap baru tak jugalah, banyak bulan dah. Cumanya masih peringkat kepala lah. Masih peringkat kepala. Nak buat badan lagi, lepas tu nak buat ekor lagi. So jauh lagi perjalanan dia kan. Dia tak ada betul salah. Boleh jadi besok rebound je kan. Besok rebound. Tapi generally, secara generalnya, dia masih strong bearish lah. Okay. Right, so kita tengok weekly pula. Okay. Kita tengok weekly chart. Berdasarkan weekly chart, sama jugalah. Dia punya green zone ni kat sini. Maximum bullish momentum tamat dekat sini. So dia dah masuk red zone. Dia masuk red zone kat area sini 7 Disember. Okay, ni dia punya kepala dia, ni badan dia, sini sepatutnya ekor dia lah. Sepatutnya lah. Tapi macam ekor dia berkembang lagi ni. And then dia adalah dalam fasa red zone ni ada sikit lah overbought dekat situ. So naik sikit. Ni pun tak naik sangat. Lepas tu dia turun balik. So berdasarkan weekly saya nampak very strong bearish momentum lagi lah. Masih dia punya bearish momentum tu masih lagi kuat. Masih lagi kuat. Sebabnya masih lagi berada dalam oversold punya area. Okay, oversold punya area. Kalau tuan-puan perasan, indikator yang saya pakai ni kan, even untuk ahli-ahli group klien, saya dah explain beberapa kali.
Kalau kita tengok sini indikator ni, dia ada 100. Okay, saya alihkan dulu pembaris ni. Pembaris ni amat membantu. Dia ada level kosong, dia ada level 100. So di antara level kosong dan 100, dia ada level 50. Dia ada level 50. So level 50 ni dia bertindak sebagai border lah, sebagai batas di antara bearish dengan bullish. So generally untuk memudahkan kita punya bacaan, apa-apa yang berada di atas daripada midline ini, okay, apa-apa yang berada di bahagian atas ni kita consider bullish, apa-apa yang berada di bahagian bawah ni kita consider bearish. So kalau tengok pada counter inilah, generally semua indikator masih berada di bawah. Dia naik sikit je turun balik, naik sikit je turun balik. So dari sini kita boleh nampak generally dia masih strong bearish momentum lah. Okay? Masih strong bearish momentum. And then sini memang obviously oversold lah. Dan dia sambung sikit lagi lah. Most probably sambung sikit lagi. Barulah nak rebound tu tak tahu lagi lah bila kan. So kalau betul-betul nak rebound, dia akan mula menguncup yang ini. Yang purple ni, dia akan mula menguncup ni. Yang purple ni, kalau betul-betul dia nak rebound, dia akan mula menguncup, break ke atas. Itulah baru nampak dia nak rebound. So kalau tengok yang oversold overbought ni, kita boleh nampak yang ni. So kalau dua-dua tu sekata, barulah kita boleh cakap dengan tenang, most probably dia nak rebound lah masa tu lah. Tapi tak tahu lagi lah bila kan. Right? Okay, so tuan-puan tak ada soalan ke? Saya sedang menunggu sekiranya ada apa-apa soalan, nak tanya apa-apa. Nak buka akaun CDS ke kan? Ataupun nak tolong M+, tuan-puan ada modal tapi nak M+ tolong trade kan? Maksudnya tuan-puan dah tak larat lah nak trade sendiri, nak M+ tolong trade kan? Boleh. Dulu kan selalu orang tanya kan, M+ tak boleh tolong trade ke? Ataupun Remizer tak boleh tolong trade ke? Remizer memang tak boleh tolong trade kan? Tapi broker sendiri boleh tolong trade kan? Sekarang ni syarikat M+ boleh tolong trade kan duit tuan-puan. Tapi ada syarat lah. Syarat dia modal kena ada minimum 30,000 lah. Lepas tu kena ada akaun CDS M+. Okay? Sebaik-baiknya buka under saya lah kan. Buka akaun CDS M+ under saya. Lepas tu kena bukakan akaun nomini. Okay? Bila dah ada cash account, buka akaun nomini. So bila akaun tu dah siap, baru masuk duit. So duit tu akan ditradekan oleh pihak M+. Okay? Dia akan gunakan indikator dia lah. So setiap bulan akan dapat statement, tapi counter tu akan dijual belilah. Dia macam trade. Dia bukan investment. Dia bukan long term investment macam unit trust macam tu tak. Dia actively trade. Okay? Berdasarkan indikator yang ada pada chart pihak M+. Okay? Kalau chart mengatakan buy, dia akan buy. Chart mengatakan sell, dia akan sell. So monitor portfolio tuan-puan akan dimonitor secara ketat oleh pihak M+. Dia memang strict lah sebab dia orang kena report dekat bursa kan. Alright, so ada soalan ke? Nak tanya counter pun boleh, tapi saya tak boleh lah bagi counter ni, counter tu boleh masuk, tak boleh masuk kan. Tuan-puan tanyalah, kita discuss secara teknikal lah. Alright. Okay, ahli-ahli group ada nak tanya? Okay, itu kupasan ringkas, nak cakap ringkas tak juga, kupasan agak ekstensif untuk macam mana cara saya tengok approach counter. Klien doktor yang trade, orang lain atau doktor sendiri trade? Pihak M+ yang trade. Cuma buka account dengan saya lah. Buka account dengan saya, and then pihak M+ trade kan modal tuan-puan. M+ dia dah ada team dia. Dia ada satu team dipanggil DT team kan. Discretionary trading. DT team ni lah yang akan tekan buy sell. Dia ada apa ni, sebelum ni ada track record lah. Nak cakap track record tak juga, tapi ada graph yang pihak M+ trade sebelum ni. Mana dah? Sekejap saya tunjuk. Ni antara contoh indikator yang
pihak M Plus gunakan. Bila masuk je grey red area, dia tak belilah, dia standby. Lepas grey je akan masuk blue area, dia orang akan beli. So bila dah keluar exit signal, okay, dia ada entry exit signal lah. Ini M Plus punya chart lah. Saya tak tahu macam mana dia buat lah. Mungkin dipakai apa-apa lah indicator ke apa ke situ, kita tak tahulah. Okay, saya tak berani nak assume. Tapi ini yang dia orang pakai. Berdasarkan signal lah. Ada signal baru beli, ada signal exit dan keluar terus. So ini dia punya performance lah daripada yang ni, daripada 2018. Okay. Yang warna hijau ni, warna hijau yang terang, yang tebal kan, tu. So mengatasi yang warna merah ni adalah FBM KLCI small cap. Dia pakai small cap sebab small cap ni lebih aktif berbanding dengan FBM KLCI yang besar ni. Yeah. Macam tu je. Right. So soalan ni dekat Facebook ni. Fee berapa? Fee untuk pihak M Plus tolong tradekan, dia ada monthly fee RM35. Okay, itu monthly fee. And then untuk every trade, biasanya kalau kita trade sendiri, minimum brokerage fee adalah RM8 kan. Beli RM8, jual RM8. Kalau pihak DT yang tolong tradekan, sebab pihak DT ni pihak M Plus sendiri, so pihak M Plus sendiri charge RM3 sahaja untuk jual beli. Bukan, RM3 jual, RM3 beli. So kalau jual beli RM6. Itu yang pihak M Plus charge untuk jual beli lah. Bagi pihak tuan puan. Pihak M Plus turun beli dan jual. Tapi portfolio monitoring mereka buat semualah. Ya? Mereka buat semua. So yang latest statement ni yang si Fuzul punya manager M Plus masa maju, dia bagi kita tengok dia punya statement sebulan. Yang ni yang counter yang pihak M Plus trade kan daripada 1 Julai sehingga 29 Julai. Ini counter-counter yang diorang trade, yang pihak M Plus trade kan. Dayan, Dufu, Gemesia, Pitrans, Paburuk, QL, Siscop, TM, UWC. Semua counter-counter adalah counter-counter yang fundamentally good. Ada peningkatan dari segi QR report. Counter yang ada liquidity dari segi volume. Dan bukan counter-counter goreng. Bukan counter goreng ni, contoh macam apa? XOX ke, AirAsia ke, apa ni? AirAsia ke, AirAsiaX, AirAsia dah PM17 kan? AT ke, macam tu lah counter-counter goreng lah kan? So pihak M Plus tak akan goreng lah. Dia tak terlibat lah dengan counter-counter goreng tu kan? So ini yang sebulan punya trading. So total dalam 7.26%. Okay, 7.26% dengan modal awal 30,000. So lebih kurang 1,800. Tapi kena ingat untuk DT minimum masa trade adalah 12 bulan. So maksudnya kena bagi masa untuk pihak M Plus tradekan modal tuan puan selama setahun dulu, barulah tuan puan boleh withdraw duit tu. Boleh kalau nak withdraw awal, make sure atas daripada 30,000 dah boleh withdraw. Cumanya nak kena kira lah fee yuran brokerage fee dan lain-lain. Bila dah tolak-tolak semua, kalau lebih 30,000 daripada modal dan untung tu, dan yang tu boleh keluarkan. Tapi sebaik-baiknya bagi masa lah untuk pihak M Plus trade kan 12 bulan. So kalau sebulan dapat 1,800 kali 12 dengan modal yang sama, kalau modal tu kita pusing balik, keuntungan tu masuk balik dalam modal, dia akan jadi compounding kan. So most probably kalau tak ada apa-apa masalah dengan market, tak tiba-tiba sudden crash dan sebagainya, mungkin dapatlah dalam 10 ke 12,000 kalau performance DT team pihak M Plus maintain je macam tu daripada 30,000 tu end of the year unjuran lah dalam 8 ke 12%. Okay, 8 ke 12%. Counter tersebut kita tak boleh monitor. Kita boleh monitor sendirilah. Maksudnya pihak M Plus akan bagi statement macam ni. Okay. So tuan-puan monitor lah counter tu. Tapi bukan monitor sendirilah. Maksudnya tak boleh lah nak tuan-puan nak login platform yang pihak M Plus tu gunakan. Tak boleh sebab itu M Plus punya platform kan. Untuk DT team. So kita tak boleh nak login yang tu. Kita boleh login kita punya account biasa. Tapi
kita letak dalam watchlist lah counter-counter yang ada nama dia dekat statement tu lah. Okay. Boleh request contract note juga. Boleh request contract note. Contract note ni kita boleh dapat tengok apa yang latest yang ada dalam kita punya portfolio lah. Macam tu. Okay. Performance M+ macam bagus daripada ya, setakat ni lah. Setakat ni sebabnya M+ ni dia adalah syarikat broker. So dia mesti kena agak konservatif dan tidak meletakkan risiko terhadap modal klien. Sebab kalau klien rugi, pihak M+ pun rugi juga. Okay. Macam itulah. So performance bagi saya memang better lah. Cuma bezanya adalah M+ dia trade saham bursa lah. Untuk private mandate ni kan ada global punya trade kan, US punya pasaran kan. Alright, so follow counter M+, trade CDS broker lain pula. Macam mana tu? Follow counter M+, trade CDS, tak perlu broker lain. Sebab yang gunakan account kita adalah account nomini. So dia tak kacau account CDS platform kita sekarang. So kita boleh trade macam biasa je. Kita boleh pakai account CDS M+ kita sekarang, boleh trade macam biasa. Cuma yang bahagian yang DT tu kita buat mungkin sebagai long term investment lah. Long term investment maksudnya duit tu katakan tuan-puan nak buat rumah ke apa kan. Ada duit tu kan 30,000 letak sebelah. Bagi duit beranak dulu setahun 2 tahun ke 3 tahun ke macam tu, ambil lah balik. Ataupun anak-anak ke untuk nak buat tabung ke dia nak kahwin ke, tabung pelajaran dia ke kan. Start awal lah start awal. Mungkin dalam 5-6 tahun lagi ke, obviously index pun akan rebound nanti kan. Cuma index akan rebound ambil masa sikit lah. Kalau ikut saya punya projection berdasarkan apa yang kita discuss dalam group klien sebelum ni, most probably 2025 ke 2027 ke. Malu saya nak cakap kan, jauh sangat lagi. Tapi one day index akan rebound kan. Tapi sebelum index rebound, counter yang fundamentally strong ni sebenarnya akan gerak lebih awal lah. Pihak M+ dia akan pilih counter yang fundamental sahajalah. Okay. Yang ada growth dari segi quarterly report, ada growth kan. Dari segi technical analysisnya ada volatility kan. Dia tak adalah beli counter tak bergerak-gerak super penny kan. Contoh apa Thrift yang super penny yang tak bergerak-gerak kan. Setahun duk main 0.05 macam tu, setahun tak bergerak-gerak. Okay. So tak ada goreng-goreng lah. Ini memang real punya trade lah Real punya trade, bukan goreng-goreng. Tak ada janji-janji manis bulan bintang kena dapat 100% perform 100% ROI dan sebagainya, tak ada. Dia memang kena realistik. DGB. DGB kan. Counter-counter yang memang dormant kan. M+ tak trade lah counter macam tu kan. Dia akan pilih counter yang aktif. Alright. Okay. Ada soalan tanya counter. Sekejap Tuan BC tanya JAG. Kita tengok sikit lah sementara masih ada masa ni. Bisa komen based on technical je lah Tak boleh nak lebih-lebih. Kalau nak lebih-lebih kita discuss dalam Zoom meeting group client. Alright. Okay. First saya tengok dulu lah. Saya tengok yearly chart. Okay. Okay, yearly chart dia agak menarik. Yearly chart dia dah mula ada rebound. Sini pun dah mula masuk dalam area overbought kan. So most probably dia dah mula ada momentum untuk membuat kenaikan. 6 monthly dah mula dia punya red zone tu dah mula menguncup. Counter naik hari ni, Scope dan Mestron. Yes. Kita dah discuss lama kan. Scope saya dah bagi dalam grup klien awal lagi. Masa dia duduk kat bawah-bawah. Bukan bawah sangat lah. Kita dah bagi awal lah kan. Mestron pun kita dah discuss awal lagi kan. Masa harga di berapa lagi kan. Alright. Okay. 6 monthly dia agak menarik. Okay. Dah mula masuk area overbought. 3 monthly pun dalam area overbought. Okay. Maksudnya momentum ada. Cumanya dia apa-apa hal dia kena break midline dulu. Okay. Kalau dia break midline, baru kita nampak yang momentum dia tu betul-betul kuat lah untuk dia meneruskan kenaikan. Alright. So monthly chart dia dah masuk early green zone. So okay.
Kalau kita perasan normally saya kena lukis sikit lah baru faham. Green zone ni biasanya dia akan ada tiga pergerakan ataupun tiga lengan. So sama je dengan red zone lah. Kalau macam yang sebelum ni, ini contoh macam red zone ni kan, dia ada 1, 2, 3. Maksudnya kepala, badan, ekor kan. Kalau red zone pun sama, red zone sama, dia ada kepala, badan, ekor kan. So sekarang kita nampak ini baru kalau saya lah saya punya pemerhatian ni baru kepala dia. And then dia akan buat badan dia dan dia akan buat ekor dia. So sekurang-kurangnya lah macam ni. Sekurang-kurangnya macam ni. Okay, itu normal lah, normal apa ni dia punya curve pergerakan ni kan. So apa yang menarik sekarang, harga untuk monthly chart memang dah berada pada atas midline. So atas midline itu sebenarnya salah satu tanda-tanda yang dia dah ada momentum. Okay. Kat sini pun pada indikator ni pun daripada dia bermain dekat bawah-bawah ni, level bawah 50 ni, tiba-tiba dia naik atas dan mula kembang ke atas-atas ni. Okay. So untuk monthly chart bagi saya dah mula ada momentum lah. Okay. Dah mula ada momentum. Tapi kalau kita cakap berkenaan dengan monthly chart, itu adalah long term view lah. Long term view dia. Right. So weekly dia macam mana? Weekly dah keluar daripada oversold area, short term. So sedang menaik. Adakah dia akan meneruskan kenaikan? Most probably lah kalau dia ikut normal curve dia kan. Right. Maksud saya adalah kalau normal curve daripada oversold pergi ke overbought. Pergi ke oversold, pergi ke overbought. Pergi ke oversold, pergi ke terbalik. Overbought, pergi oversold, pergi overbought, pergi oversold. Pergi overbought, pergi oversold, pergi overbought, pergi oversold. Itu normal dia. Normal pergerakan dia kan macam tu. So kita boleh nampak lagi kat sini. Oversold, overbought. Oversold, overbought. Oversold, overbought. Oversold, macam tu lah. Logiknya lah secara logiknya macam tu. Okay. Alright. Tu weekly. Kalau tengok daily pula, daily tak nampak sangat lah. Macam tak aktif sangat lah counter ni kan. Candle pun macam candle betul lah. Macam candle yang apa ni, romantic punya candle lah. Ada sumbu macam, tak menarik sangat. So saya ingat counter jat ni dia tak ada volume sangat. Okay. Sini pun masih oversold kan. So most probably mungkin untuk daily ni dia turun sikit lagi ke, baru dia naik sikit ke, kita kena tengok sikit lah. Tapi long term generally dia masih ada possibility untuk dia naik lah. Okay. So kita tengok kan 6 monthly dia okay, 3 monthly okay, monthly dia okay. Ini cuma weekly lah, baru keluar daripada oversold. Alright. Okay. Scope dengan Maestron. Ni soalan ke kenyataan? Tapi kita tengok sikit lah. Sebelum ni memang saya ada discuss counter scope ni dalam group klien. So generally weekly dia dah keluar daripada area oversold dan sedang menuju ke area overbought. So momentum sedang kuat. Okay. Dia punya resistance dia, saya nampak first resistance yang dia akan test adalah area sini. Tu dia punya resistance dia. Resistance dia akan test area sini. Kalau momentum lagi kuat dia akan break lah. Kalau momentum tak cukup kuat dia akan pantul ke bawah balik. Itulah salah satunya kan. Kita tengok weekly je nak jimat masa kan. Dari weekly agak weekly chart agak accurate untuk kita tengok dia punya pergerakan chart. So dia tak terlampau volatile lah. Okay. Maestron kita dah discuss lama dalam grup klien. Sekarang ni pun dia masih dalam green zone. So bagi saya masih ada momentum lah. Bagi saya masih ada momentum. Okay, apa yang menarik kan? Kalau tuan pun tengok yearly chart dia, ini adalah elliott wave dia. So sekali tengok pun kita tahu sebenarnya dia nak pergi mana kan. Cuma kalau tengok 6 monthly dia, 3 monthly dia memang generally masih strong bullish. Even monthly chart dia pun baru je keluar daripada area oversold, sedang menaik. So jauh lagi lah untuk dia jadi overbought kan. So untuk weekly
masih dalam green zone, masih dalam area overbought. So masih ada momentum lah untuk dia membuat kenaikan. Okay, masih ada momentum. Right. High tech. Okay, kita tengok weekly dia. Dia keluar dah, dia dah habis zon merah dia kan. Dah habis zon merah, dah test dah pun midline. So sekarang dalam fasa overbought. Adakah dia masih ada momentum? Bagi saya ada. Sebab baru start je ni. Dia baru start je nak masuk overbought ni, baru start je kan. So adakah immediately overbought dia akan tamat? Tak adalah tak logik lah tiba-tiba tamat kan. So baru start je ni. Even oversold dia pun lama kan, beberapa minggu. Takkan overbought seminggu je kan. Macam tak logik pula kan. So most probably akan ada lagi beberapa minggu lagi lah untuk dia tamat kan area overbought dia. So generally masih ada momentum lah. Okay, masih ada momentum. Untuk monthly masih dalam oversold, cuma dah nampak sedikit dia dah mula nak mula panjat. Okay, dah mula nak panjat ke atas. So kalau sekiranya ini betul-betul dia nak rebound, so itu dia akan support kita punya weekly chart punya analisis lah. Maksudnya most probably momentum masih ada untuk dia meneruskan kenaikan lagi lah. Macam tu. Okay. Itu je lah. Tak ada dah. Tuan ni kalau discuss counter je kan mesti ada macam-macam counter nak tanya. Ada soalan apa ni selain daripada counter ke apa-apalah tanyalah. Tuan puan dah ada akaun CDS ke? Kalau belum ada akaun CDS M Plus dengan saya boleh buka. Okay. So kalau ada modal lebih boleh masuk dalam DT, kita bagi je broker yang terik kan. Coraza. Coraza ni sebenarnya untuk group klien banyak kali kita discuss. Dari awal dia punya rebound kita dah discuss dah. Sekarang dah naik tinggi kan. Alright. So saya komen sikit je lah. Kita komen secara ringkas je. Okay. So ini adalah dia punya, saya lukis lah senang. Okay, sini dia punya area oversold. Kita tak tahu oversold dia start dari mana lagi sebab data sebelum ni tak cukup nak tunjukkan. So tapi saya ambil macam tu lah lebih kurang kalau normal curve dia kan. So sini dia punya area oversold dia. Sekarang dia sedang menuju ke arah area overbought. Dah masuk overbought. So most probably mungkin akan extend lagi sikit lah. Kita tak tahu berapa lama. Okay, most probably akan ada. Tak tahulah sampai sini ke. Mungkin macam tu je ke. Tak tahulah. Tapi overbought dia baru start je untuk weekly chart. Tapi tak logik lah kalau tiba-tiba drop macam tu. Agak tak logik. Agak tak logik. So biasanya dia akan jadi normal curve. Biasanya dia akan jadi normal curve macam tu. So mungkin ada masa sedikit lagi lah untuk momentum dia. Untuk bullish momentum dia masuk kan. So sini adalah major resistance dia. Most probably kalau momentum tu agak kuat, dia akan test lah. Most probably lah, mana kita tahu kan. Tapi kalau momentum dia kuat, dia akan test resistance tersebut. Break tak break tu cerita lain. Bulan Ogos biasa bull, itu saya tak sure. Kalau nak tahu generally bull tak bull tu, kita kena tengok each and individual sector. Kalau sektor tu generally bullish pada bulan itu, dan baru kita boleh cakap bull. Cumanya tak lama dah kan nak masuk fasa quarter report kan. Biasanya bursa kalau dah masuk fasa nak reporting untuk quarter report, dia akan haywire sikit, pening sikit. Banyak counter akan terkejut lah, terlompat lah, terjun lah, macam-macam. Kadang-kadang quarter report lambat lagi nak keluar, counter dah gerak kan, dah terbang-terbang kalau counter report dia bagus. Kadang-kadang counter report tak bagus pun tapi counter terbang juga kan. So susah nak detect. Bukan susah nak detect, susah nak predict. So better fokus pada technical analysis. Sebab kita dah nampak kan dia punya groove dia tu. Dia nak pergi mana kan. Cuma nak cakap exactly macam tu tak boleh lah. Kita tak tahu kan. Tapi generally kita nampak dia punya trail pergerakan harga tu. Okay. Komen Leh Hong. Sekejap saya tengok Leh Hong. Leh Hong hari tu masa harga telur tinggi dia tak naik pun.
Kan? Okay. So kita tengok Lei Hong. Yearly chart dia tak berapa power lagi. 6 monthly masih dalam fasa oversold, tapi macam ada sedikit lah tanda-tanda dia nak mula rebound. 3 monthly dah mula nak keluar daripada oversold area. Ini sebenarnya tanda-tanda yang agak menarik sebenarnya. Kalau dia dah nak mula keluar daripada area oversold, apa yang akan berlaku adalah buyer dah mula akan masuk lah kan. Oversold tamat, maksudnya situasi di mana seller beramai-ramai menjual dah tamat. So seller dah berkurang. So bila buyer masuk, dia slowly akan jadi bullish momentum balik lah. Okay. Lambat pula dia loading ni kan. Ni tanda-tanda nak tamat dah ni. Bila dah hampir-hampir nak tamat ni kan, biasanya trading view dia akan slow sikit. Alright. So untuk monthly chart. Okay, monthly chart. Kepala, badan, ekor. Okay, sini dah overbought. Sedikit lagi nak cecah dia punya midline. So saya nampak ada momentum lah. Masih ada momentum lah untuk monthly chart. Okay. Walaupun agak jauh sebenarnya, tapi consider dia ada momentum lah. Okay. Saya kena guna term-term yang selamat. Okay. Untuk weekly chart, saya beranggapan dia masih dalam bullish momentum. Ada masih dalam bullish zone. Okay, bullish zone. So ini macam consider kepala dia lah. Kepala, badan, ekor. Macam itulah lebih kurang kan. So generally kita boleh nampak pada indikator ni daripada bearish zone yang bawah 50 dah mula slowly menaik. Mula menaik atas daripada midline dekat sini. Dah mula jadi overbought area kan. Sini overbought, dah berapa kali overbought ni kan. So generally dia dah mula bullish lah. Okay, dah mula bullish. Cuba kalau kita tengok weekly, monthly tu dia slow dah. Dia slow lah sikit pergerakan dia. Nak cepat kena tengok daily, tapi bila tengok daily tuan-puan lah pening. Terlampau cepat sangat pergerakan dia kan. Sekejap overbought, sekejap oversold dah. Sekejap balik overbought balik, oversold balik, overbought balik. Kita pun pening kan. Alright. So tengok time frame besar sikit lah. Okay, besar sikit. Baru kita nampak lah sebenarnya. Dia steady sikit pergerakan dia kan. High tech. High tech dengan high tech tadi sama ke? High tech. Beza tak ada. Kalau high tech macam ni tak ada. Kalau kalau high tech tadi kita dah komen dah. Ni saya dah komen tadi. Nanti kita tengok balik Tengok balik dari awal. Q metal. Q metal tak ada counter Q metal. Ke counter metal QM tu counter metal tu kan. Actually dekat Malaysia yang saya tahu, syarikat yang legal, syarikat yang legal yang sah, yang agak popular untuk jual beli gold bar, kita ada Public Gold, kita ada Quantum Metal, dan kita ada syarikat baru iaitu KAB Gold. Okay, KAB Gold. So legal gold gold trading company in Malaysia. Mana dah ni. So kalau tuan-puan nak tahu syarikat tu legal ke tak legal, terus pergi dekat Bank Negara Malaysia. Okay. Pergi dekat Bank Negara Malaysia, tengok dekat Financial Consumer Alert. Kalau nama syarikat tu ada dalam Financial Consumer Alert, itu maksudnya scam ataupun syarikat tak berdaftar dengan Bank Negara. Okay. So kalau nak beli gold, 3 company itulah yang yang saya tahu ada lesen lah. Ada lesen. Selain daripada kedai emas biasa tu boleh lah. Ini yang company kan. Yang company kita beli dengan company. Public Gold, Quantum Metal dengan KAB Gold. Cuma isu leverage tak leverage tu kena bagi pihak pakar yang decide lah.
Okay. Leverage, kena tengok kontrak dia. Kalau kontrak dia mematuhi syariah punya compliance, dia akan jadi syariah lah. Kalau dia tak mematuhi syariah punya compliance, dia akan jadi tak syariah. So kalau saya nak komen lebih-lebih pun, saya pun bukan bidang saya kan. Kalau macam saham ni, kita tahu dah exactly. Kalau ada tanda bulat dekat nama counter tu, exactly dia, counter tu syariah lah. Kalau tak ada tanda bulat, macam apa macam pertama ni kan, tak ada tanda bulat, tak syariah lah, macam tu. Macam tu je. So cuma yang isu leverage tak leverage tu, tuan-puan kena tengok lah dia punya apa dia panggil, white paper ke apa, saya tak erti lah nak komen. Kena tanya pakar dia lah. Kalau nak selamat, beli fizikal simpan lah. Tapi guna cash lah. Kalau guna leverage ni kadang risiko tu ada kan, sebab harga gold kan naik turun. Kalau dia duduk tengah naik, bagus kan, tuan-puan untung double, triple kan. Tapi kalau dia duduk tengah turun, apa jadi? Bukan ni gold tengok Okay. Cuma saya boleh komen chart gold gold punya chart saya boleh komen, tak ada masalah. Kita komen sikit lah Alright. So kita tengok gold chart berdasarkan indikator yang saya pakai. Kalau berdasarkan wave, Elliott wave, dia memang kalau tengok tengok sini. 1, 2, 3. So dia sedang fasa awal nak jadi wave 3 pada yearly chart. Kalau tuan-tuan tak belajar lagi tentang Elliott wave, kena belajar lah Even saya pun dulu dia buat kelas juga untuk ahli-ahli group kan. Mungkin most probably kalau ada kesempatan mungkin boleh lah nak buat kelas untuk public macam ni. Alright. So untuk 6 monthly, dia dah masuk overbought punya area. Cuma dia retrace sekejap sebelum sambung balik area overbought. Kalau tuan-puan perasan, generally gold masih bullish. Okay? Sebab hari tu dia drop, hari tu sebab dia dah masuk area oversold je. Dan dia masuk area oversold sekejap. So that's why dia drop. Sekarang dah keluar daripada area oversold balik. Dia dah masuk balik dalam area overbought. Most probably dia akan meneruskan fasa overbought lah. Mungkin tak lama lagi lah dia akan naik balik. Okay? Right. Kalau tengok 3 monthly, baru tamat overbought, sedang menuju ke arah oversold. So untuk short term, 3 monthly chart akan turun dululah. Okay. Kalau tengok monthly, baru je menguncup dia punya bullish zone. So akan masuk zone merah dulu sekejap. Untuk monthly chart, kita expect dia akan bearish buat sementara. Sampailah habis dia punya oversold area. Okay. Mungkin beberapa bulan jugalah nak menghabiskan oversold ni. Habis oversold dan baru akan rebound lah. Tapi nak menghabiskan oversold tu agak lama. Kalau tengok weekly kan, weekly untuk temporary dah habis oversold untuk weekly. So berdasarkan weekly chart dia akan rebound dulu kan? Maksudnya weekly chart tu akan rebound dulu. Tapi generally dia masih lagi bearish. So kalau rebound pun paling tinggi dia akan test midline then teruskan penurunan macam indeks FBM ke LCI. Okay, saya ingat sampai situ dahulu. Tak banyak soalan tak banyak soalan. Ada pun counter je kan. Counter anytime kita boleh bincang kan. Untuk group klien tak ada masalah kan. Kita bincang lebih detail lagi. Alright, so terima kasih kepada semua kerana dapat meluangkan masa bersama saya pada malam ni. InsyaAllah kita akan, biasanya saya akan buat sekali seminggu lah untuk kita buat live public macam ni kan. Generally untuk ahli group klien kita buat 2 kali. 2 kali seminggu. 1 atau 2 kali. Generally 2 kali lah. Okay. So terima kasih lagi sekali pada semua. Selamat beristirahat. InsyaAllah nanti saya akan buat lagi sesi seperti ini pada masa akan datang. Minggu depan lah insyaAllah. Minggu depan. Kita jumpa lagi. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.